Negara bangsa ialah satu konsep atau bentuk kenegaraan yang memperoleh pengesahan politik dan merupakan sebuah entiti yang berdaulat. Pencapaian negara bangsa adalah penting kerana ia melambangkan identiti bagi sesebuah negara. Sebagai contohnya, Malaysia sebuah negara yang unik dengan kepelbagaian kaum, etnik, bahasa, budaya dan agama. Negara bangsa juga maksud sebuah negara yang berdaulat dan bebas penduduknya. Bebas di sini bermaksud rakyat mempunyai kesedaran bahawa mereka adalah milik bersama berasaskan bahasa, adat dan tradisi yang sama dan merupakan negara yang mempunyai pemerintah tersendiri, sepadang wilayah dan hak untuk mengubah undang-undang sendiri. Negara bangsa dianggap sebagai kemuncak kejayaan bagi sesebuah negara, pentadbiran serta penduduknya. Bagi konsep pembinaan negara bangsa, saya akan terangkan terlebih dahulu berkenaan konsep negara, konsep bangsa dan akhir sekali konsep negara bangsa. Bagi konsep negara menurut Kamus Dewan edisi keempat dapat membawa maksud kepada sebuah masyarakat yang mendiami kawasan tertentu serta mempunyai sebuah badan kerajaan yang menetap. Dan hal ini boleh merujuk kepada sebuah kerajaan yang mana mempunyai negeri, pemerintah persekutuan, bangsa dan wilayah persekutuan tersendiri. Jadi konsep negara menurut Ozkirli 2017 menerangkan bahawa sebuah kerajaan yang merdeka dan berdaulat dalam mentadbir terus ke arah satu wilayah yang diperakui oleh negara-negara berdaulat yang lain. Seterusnya, konsep bangsa. Bangsa berasal daripada perkataan Latin yang membawa maksud kepada perkataan lahir yang merujuk kepada tempat asal lahirnya seorang individu sehingga membawa kepada pembentukan suatu kelompok manusia yang baharu. Jadi bagi konsep bangsa, sebenarnya konsep bangsa dikemukakan oleh Tun Dr. Mahathir menerusi ucapan beliau di Malaysia Business Council Kuala Lumpur, ataupun kita boleh katakan sebagai Majlis Perniagaan Malaysia yang diadakan pada 28 Februari 1991. Menurut beliau, konsep bangsa dapat merujuk kepada sebuah masyarakat yang berbilang kaum berlandaskan perbezaan bahasa, budaya dan kepercayaan. Selain itu, bangsa Malaysia dapat dibentuk menerusi penggunaan satu bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi negara serta penamaran konsep muka negara dan kehidupan masyarakat. Akhir sekali bagi konsep negara bangsa, menurut Morton dan Mistral, konsep negara bangsa dapat diperjelaskan melalui gabungan dua dimensi dari kalimat negara dan bangsa menjadi sebuah institusi politik yang merujuk kepada sebuah negara yang dihuni oleh sekumpulan manusia yang mempunyai identiti diri sebagai sebuah bangsa berdasarkan perkongsian budaya dahulu kala, sejarah, bahasa, etnisiti dan beberapa faktor lain. Selain itu, konsep negara bangsa dapat dianggap sebagai sebuah bangsa idaman yang ingin dibentuk oleh sebuah negara semasa proses pembentukan negara bangsa. Bagi faktor pembinaan negara bangsa, faktor pembinaan negara bangsa terdiri daripada 5 bahagian, iaitu integrasi, nasionaliti, nasionalisme, patriotisme dan demokrasi. Bagi integrasi merupakan suatu proses mewujudkan sebuah identiti nasional di kalangan kelompok yang berbeza budaya, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik. Integrasi juga terdiri daripada wilayah, ekonomi, kebudayaan dan sosial, integrasi pendidikan dan politik. Hal ini menjadikannya sebagai sebuah asas kepada pengukuhan perpaduan antar kaum di Malaysia. Sebagai contoh, menerusi pelaksanaan aktiviti masyarakat seperti hal sukan negara, kontrol perumahan dan sebagainya. Selain itu, bagi faktor nasionaliti dapat didefinisikan sebagai kewarganegaraan masyarakat yang diiktiraf oleh sesebuah negara. Ia juga merupakan elemen penting dalam pembentukan sebuah negara bangsa dalam mewujudkan sebuah identiti rasmi bagi setiap warga negara tersebut. Sebagai contoh, negara Malaysia yang telah memberikan kad pengenalan dan pasport kepada rakyat Malaysia dalam pelbagai urusan kewarganegaraan. Seterusnya, bagi faktor nasionalisme dapat dijelaskan menerusi perasaan cinta akan tanah air yang wujud selari dengan perasaan kebebasan dari cengkaman penjajah menerusi usaha pemimpin terdahulu dalam mendapatkan kemerdekaan negara. Sebagai contoh, jasa Tunku Abdul Rahman, Tun Sir Henry, H.S. Lee serta Tun V.T. Sampatan yang telah melibatkan diri menerusi rundingan kemerdekaan tanah Melayu di London. Selanjutnya, faktor patriotisme. Faktor patriotisme merupakan lanjutan bagi perasaan cinta akan tanah air iaitu nasionalisme. Hal ini kerana elemen patriotisme akan hadir dalam diri setelah wujudnya semangat nasionalisme dalam diri individu. Elemen ini bersangkutan dengan perasaan kasih dan sedar akan kewarganegaraan di samping kecintaan individu kepada negara. Kemuncak bagi faktor patriotisme dapat dilihat menerusi kesetiaan seorang rakyat kepada negaranya sehingga sanggup menggadaikan nyawa demi mempertahankan tanah watan tercinta. Dan akhir sekali bagi demokrasi secara umumnya membawa maksud kepada frasa daripada rakyat, untuk rakyat dan kepada rakyat. Hal ini kerana peranan demokrasi adalah bertujuan sebagai alat keutuhan pentadbiran yang diterima pakai oleh semua masyarakat di negara pemerintahan. Bukti demokrasi dapat dilihat menerusi wujudnya rakyat dan dicipta bagi memenuhi kepentingan, kebajikan serta kesejahteraan masyarakat secara adil dan saksama. Strategi pembentukan negara bangsa mengikut acuan Malaysia.
Aspek politik adalah penting untuk membentuk negara bangsa mengikut acuan Malaysia. Hal ini kerana rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai budaya, agama dan bahasa. Contoh yang dapat dilihat daripada penempatan politik apabila Parti UMNO, MCA dan MIC yang terbina daripada kemahuan bersama rakyat yang mahu memerdekakan negara daripada penjajahan Inggeris. Seterusnya ialah Rancangan Dasar Ekonomi Baru DEB yang bermatlamat untuk mewujudkan perpaduan negara dengan mengurangkan perbezaan ekonomi, sosial, kebudayaan dan penempatan. DEB dijalankan menerusi strategi serampang dua mata, iaitu memperbanyakkan peluang-peluang pekerjaan kepada semua rakyat tanpa mengira kaum bagi mengurangkan dan membasmi kemiskinan serta penyusunan semula masyarakat untuk mengurangkan dan menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Berikutnya ialah Wawasan 2020 yang diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad pada tahun 1991. Pelaksanaan Wawasan 2020 terbagi kepada 3 fasa utama, iaitu Dasar Pembangunan Nasional, Dasar Wawasan Negara dan Modal Baru Ekonomi dengan objektif untuk menjadi negara maju menjelang tahun 2020. Seterusnya ialah Integrasi Nasional yang merupakan proses menyatupadukan pelbagai kelompok etnik bagi mewujudkan satu identiti yang sama dalam konteks kehidupan masyarakat Malaysia. Akhir sekali ialah Pengenalan Prinsip Rukun Negara yang berfungsi untuk memberi garis panduan kepada masyarakat berbidang kaum. Prinsip Rukun Negara ini diperkenalkan bertujuan untuk membentuk perpaduan yang kukuh dan ditubuhkan selepas runtuhan kaum pada 13 Mei 1969. Terima kasih. Seterusnya saya akan menerangkan tentang usaha-usaha kerajaan ke arah perpaduan masyarakat majmuk di Malaysia, di mana kita akan melihat usaha-usaha yang dijalankan oleh pihak kerajaan bagi mencapai perpaduan di Malaysia ini. Memetik kata-kata Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, Perdana Menteri Malaysia yang ke-8, kunci utama kejayaan adalah perpaduan dalam kepelbagaian yang kita miliki. Jadi pihak kerajaan dalam mencapai perpaduan tersebut, pihak kerajaan telah membentuk satu dasar perpaduan. Satu dasar perpaduan yang dikenali sebagai Dasar Perpaduan Negara yang berkonsepkan perpaduan dalam kepelbagaian. Jadi apa perpaduan dalam kepelbagaian ini? Perpaduan dalam kepelbagaian ini menggariskan 3 objektif utama dalam mengatur strategi untuk jangka masa yang panjang dalam usaha-usaha untuk memelihara, memupuk dan mengukuhkan perpaduan rakyat Malaysia. Terdapat 3 objektif utama dasar ini dibentuk. Teras 01 adalah berkaitan dengan patriotisme dan demokrasi, di mana patriotisme di sini dapat ditarifkan sebagai perasaan cinta akan negara yang berteraskan kepada ketaatan undang-undang dan kesetiaan yang berasaskan kepada prinsip yang menginginkan yang terbaik untuk negara. Baik, untuk mencapai teras 01 ini, pihak kerajaan telah pun merangka 3 strategi. Strategi pertama adalah dengan meningkatkan literasi pemahaman dan penghayatan perlembagaan persekutuan dan rukun negara sebagai asas amalan hidup. Satu mekanisme yang jitu harus diwujudkan pada peringkat persekolahan dan di Instituti Pengajian Tinggi IPT bagi memupuk dan memperkasa semangat dalam kalangan pelajar dan juga mahasiswa berkaitan dengan demokrasi dan juga patriotisme. Strategi yang kedua pula adalah dengan meningkatkan pemahaman dan penghayatan sejarah Malaysia. Rakyat yang memahami dan menghayati sejarah sebenarnya adalah rakyat yang bertanggungjawab dalam menjalankan peranan mereka dan membina dan memelihara perpaduan yang telah diperjuangkan oleh generasi masa lalu. Dan strategi yang terakhir pula adalah untuk memperkukuh integrasi nasional. Dalam meniti arus kemodenan ini, isu berkaitan dengan jurang perbezaan antara pelbagai etnik ini masih lagi belum dapat diselesaikan sepenuhnya, iaitu usaha-usaha untuk merapatkan jurang antara pelbagai etnik ini dan menggalakkan proses integrasi di setiap kawasan di Malaysia ini perlu dipertingkatkan demi mengukuhkan integrasi nasional dan perpaduan negara, terutamanya jurang di antara Semenanjung dengan Sabah dan Sarawak, misalnya dari sudut pembangunan, kebolehcapaian dan juga akses kepada kebajikan. Baik, kita beralih kepada Teras 02, di mana di dalam Teras 02 ini juga terdapat 3 strategi yang dirangka oleh pihak kerajaan untuk menjayakan perpaduan di Malaysia dan untuk menjayakan objektif-objektif yang telah dinyatakan sebentar tadi. Baik, Teras 02 di dalam Dasar Perpaduan Negara ialah identiti nasional. Matlamat membangunkan sesebuah negara bangsa yang berjaya harus seiring dengan usaha dalam memperkukuh perpaduan, kesepaduan dan penyatupaduan. Malaysia mempraktikkan cara ini dengan mengikut acuan yang tersendiri dalam membangunkan dan mewujudkan identiti nasional dalam memastikan hubungan antara kaum terpelihara. Baik, kita akan lihat apakah strategi-strategi yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Strategi yang pertama adalah mengukuhkan peranan bahasa sebagai medium integrasi perpaduan. Penguasaan bahasa Melayu terutamanya perlu dipandang serius dan ditekankan sejak awal lagi, sejak peringkat kanak-kanak lagi, dan harus diteruskan sehingga peringkat sekolah-sekolah, malahan di peringkat IPT. Petanda kepada sesebuah masyarakat itu menerima usaha dalam kebersamaan dan cinta akan negara demi sebuah perpaduan dapat dilihat dengan tahap kefahaman mereka dalam membangunkan bahasa yang mudah difahami semasa berkomunikasi. Jika kita lihat contoh di Pertuan Muda Terengganu semasa baginda memberikan titah ucapan bersempena dengan hari kemerdekaan yang ke-64, kita dapat lihat tahap penguasaan baginda di dalam menggunakan bahasa Melayu masih
di tahap yang lemah dan juga di tahap yang rendah. Bagaimana institusi beraja ingin memberikan contoh menjadi tauladan kepada rakyat jelata sekiranya jika mereka sendiri masih belum fasih dalam menggunakan bahasa ibunda mereka tersendiri. Baiklah, selain daripada itu, mengukuhkan kefahaman agama, budaya dan adat Islam. Pelbagai ini juga salah satu langkah yang diambil oleh pihak kerajaan dalam mencapai matlamat dasar kepada negara ini. Usaha untuk menerapkan kefahaman masyarakat terhadap perbezaan agama-agama dapat membentuk dan memberi ruang interaksi yang lebih fleksibel antara masyarakat yang berpegang kepada kepercayaan yang berbeza. Jika kita lihat dari sudut lain, perkara yang berkaitan dengan budaya dan adat Islam yang pelbagai ini wajar untuk didedahkan dan dibentuk di dalam diri anak-anak di peringkat awal lagi. Sini, institusi pendidikan memainkan peranan penting dalam mewujudkan suasana yang kondusif, meningkatkan kesedaran dan menggalakkan pencampuran tentang isu ini. Tidak lupa juga kepada sektor swasta dan badan-badan NGO yang juga berperanan penting bagi menaikkan, mempromosikan dan mengetengahkan kepelbagaian budaya ini. Pada bahagian ini, saya akan mengemukakan beberapa pihak yang perlu bertanggungjawab dalam mengukuhkan kesepaduan di negara kita. Tidak dinafikan ya bahawa Malaysia ini perlu memupuk semangat perpaduan bagi membina negara bangsa yang harmoni kerana negara kita terdiri dari pelbagai kaum. Hal ini untuk mengelakkan berlaku rusuhan antara kaum. Persoalannya, apakah peranan yang perlu dilaksanakan bagi memperkasakan perpaduan kaum di Malaysia? Mari kita lihat peranan daripada pihak kerajaan. Pihak ini bertanggungjawab dalam menjalankan dasar perpaduan dengan menyatukan institusi pendidikan dari peringkat rendah. Di Malaysia, umum mengetahui bahawa kita mempunyai sekolah bernegara yang dikenali sebagai sekolah kebangsaan jenis Cina dan sekolah kebangsaan jenis Tamil. Pembahagian ini bukan sahaja menjejaskan perpaduan antara kanak-kanak, malah mewujudkan jurang pendidikan antara mereka kerana pelaksanaan kurikulum yang tidak sama. Oleh itu, kita hendaklah mewujudkan satu jenis sahaja sekolah kebangsaan yang menghimpun kanak-kanak dan remaja tanpa mengira latar belakang dan memberikan pendidikan yang terbaik. Secara tidak langsung, mereka akan berinteraksi dan bergaul sesama mereka dan melahirkan kesefahaman seketika kita dalam menghadapi persekolahan. Seterusnya, pihak yang bertanggungjawab ialah pihak bukan kerajaan dan anggota masyarakat. Pihak ini berperanan untuk mengadakan sambutan hari perayaan bersama-sama kerana kita sendiri tahu bahawa Malaysia mempunyai pelbagai jenis perayaan. Contohnya Hari Raya Puasa, Deepawali, Tahun Baru Cina dan lain-lain lagi. Sebenarnya konsep ini telah pun diperkenalkan, iaitu penganjuran rumah terbuka. Dengan aktiviti penganjuran rumah terbuka, bangsa lain yang tidak mengetahui budaya dan tradisi kaum yang menyambut perayaan tersebut boleh mempelajari dan menikmati hidangan yang lazimnya dihidangkan. Secara tidak langsung kita dapat menambahkan ilmu pengetahuan dengan mengetahui cara mereka meraihkan perayaan mereka tersendiri. Pada masa yang sama, aktiviti pengunjung-mengunjung semasa hari perayaan dapat mengeratkan lagi hubungan antara jiran tetangga dan komuniti. Seterusnya, kita pergi kepada isu dan cabaran. Isu negara dan bangsa Malaysia masih menjadi wadah yang sering diperdebatkan oleh ahli politik, golongan akademik dan rakyat biasa. Mengapa ia masih gagal? Salah satu puncanya yang dapat diutarakan adalah kerana kegagalan kita sendiri untuk menjadi seorang warga negara yang menghayati, memahami dan menerima sejarah pembentukan negara ini secara sepenuhnya. Oleh itu, saya akan mengemukakan beberapa isu dan cabaran dalam pembinaan negara bangsa. Cabaran yang pertama ialah membenteras buta huruf di kalangan orang-orang dewasa kerana mereka tidak berpeluang untuk mengikuti pembelajaran secara formal disebabkan faktor penjajahan, kemiskinan dan persekitaran yang jauh dari pembangunan. Di sebaliknya, sikap kurang membaca di kalangan rakyat negara ini sangat ketara dan mendapati bahawa rakyat Malaysia kebanyakannya hanya membaca purata setengah halaman dalam setahun. Menurut kajian Ramlan Zainal Abidin menjelaskan bahawa sebahagian besar daripada masyarakat kita pandai membaca, pandai menulis dan pandai mengira, tetapi mereka tidak ada minat dan semangat membaca untuk meluaskan ilmu pengetahuan. Di samping itu, cara bagaimana kita untuk membudayakan ilmu di dalam komuniti setempat. Sebenarnya banyak lagi yang perlu dilihat dan dipertontonkan kepada kita mengapa negara barat berjaya dalam membudayakan ilmu sedangkan masyarakat kita masih meraba-raba menuju ke arah yang sama. Selain daripada itu, budaya masyarakat kita yang mengutamakan ilmu pengetahuan kebanyakannya mereka ingin mengelak daripada menerima gelaran masyarakat primitif atau anda yang katak di bawah tempurung. Pendidikan memainkan peranan yang besar dalam pembentukan generasi akan datang serta pencapaian objektif negara. Semakin maju sesebuah negara, maka semakin meningkat permintaan untuk tenaga mahir dan yang berpengetahuan. Tidak boleh dinafikan bahawa pendidikan merupakan warna utama bagi menyerap idea-idea baru, teknologi terkini dan menerapkan kepakaran dalam masyarakat. Seterusnya, cabaran besar yang perlu ditangani secara bijaksana dalam pembinaan negara bangsa adalah isu liberalisme. Liberalisme adalah satu cetusan pemikiran liberal yang berupaya mempengaruhi aspek politik, ekonomi, sosial, agama dan budaya sebuah tamadun. Terdapat beragam pengertian
aliran dan mazhab berkenaan liberalism. Ini kerana perbincangan tentang liberalism melibatkan ramai tokoh dan jangka masa yang cukup panjang untuk ditelusuri. Salah satu cabang liberalism adalah liberalism klasik yang memberi fokus terhadap hak dan kebebasan individu dalam aktiviti perekonomian dan sivil. Perkara ini dapat dilihat berdasarkan karya penulisan tokoh-tokoh pendukung liberalism klasik barat seperti Adam Smith, David Ricardo dan John Stuart Mill, yang kebanyakannya menulis mengenai kedaulatan peribadi iaitu hak kebebasan manusia, hak peribadi dan hak memiliki harta tanpa wujud elemen campur tangan daripada pemerintah. Bagi menjawab persoalan isu globalisme, menerusi persoalan usaha membantras golongan buta huruf di kalangan masyarakat, pihak kerajaan perlu membina sekolah-sekolah bantuan kerajaan di kawasan luar bandar dengan kadar bayaran yuran yang mampu ditanggung oleh pihak yang terlibat, serta projek ini perlu dijalankan dengan kadar segera. Hari ini kerana menerusi kaedah ini, ia dapat mengurangkan beban keluarga yang kurang berkemampuan dalam menimba ilmu pengetahuan dengan lebih meluas. Seterusnya, bagi persoalan bagaimana membudayakan ilmu dalam komuniti setempat di Malaysia, langkah penyelesaiannya ialah dengan memperbaharui internet insight dengan menyumbang jasa dan tenaga kepada negara menerusi pengamalan ilmu kepada masyarakat setempat. Sebagai contoh, mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai sijil pendidikan boleh menjalankan tugas sebagai seorang guru di luar bandar tanpa melihat kepada kadar bayaran yang diterima. Seterusnya, isu penyelesaian bagi liberalisme. Pada tahun 2014, Majlis Agama Islam telah memfatwakan bahawa pemikiran liberalisme ini adalah haram di sisi Islam. Oleh itu, Majlis Agama Islam telah melakukan beberapa usaha untuk membasmi perkara ini. Antara usahanya ialah dengan merampas bahan yang menyebarkan serta menyekat mana-mana laman sosial yang mengajak masyarakat untuk menyertai ideologi liberalisme ini. Selain itu, Majlis Agama Islam Selangor juga telah melaksanakan sebanyak 528 aktiviti untuk memberi pendedahan kepada masyarakat berkenaan liberalisme. Mereka juga memantau media sosial dan mana-mana buku yang diterbitkan agar tidak mengandungi unsur liberalisme. Manakala Jabatan Agama Islam di Johor juga telah mewujudkan satu pasukan untuk memperkukuhkan fahaman Islam. Sejujurnya, jika kita lihat pada hari ini, sebenarnya negara kita belum lagi mencapai negara bangsa yang sempurna. Tetapi masih sebenarnya ada kejayaan yang perlu kita banggakan. Antara contohnya ialah gagasan Satu Malaysia yang telah diasaskan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Gagasan Satu Malaysia ini wujud untuk kemajuan serta memperkukuhkan perpaduan di antara kaum. Gagasan Satu Malaysia berjaya merapatkan jurang perpaduan di kalangan rakyat Malaysia. Sebagai contohnya, tiada lagi masalah pembunuhan kaum seperti peristiwa 16 Mei dan juga tiada lagi jurang antara orang Cina, orang India dan juga orang Melayu. Dengan penyatuan kaum ini, kita dapat membina sistem pendidikan yang lebih baik. Jika pendidikan yang baik, ia akan membawa kepada bangsa yang lebih bermoral. Jika kita lihat pada zaman dahulu, penjajah telah mengasingkan pendidikan orang Melayu dan bangsa lain sehingga tercetusnya prejudis di antara kaum. Namun sekarang, tiada lagi pengasingan bangsa dan semua dapat menerima pendidikan yang sama rata. Akhir sekali, dengan perpaduan dan pendidikan yang baik, kita dapat memartabatkan bahasa Melayu sebagai medium komunikasi yang rasmi. Rumusan yang boleh kita peroleh dari seluruh pembentangan ini ialah membina sebuah negara bangsa yang sempurna itu sebenarnya bukanlah satu tugas yang mudah. Apatah lagi buat sebuah negara seperti Malaysia dengan kepelbagaian kaum serta etnik dari latar sejarah, bahasa dan budaya yang berbeza serta diperkukuhkan pula oleh sentimen warisan berbeza yang menyumbang kepada munculnya persoalan dan masalah yang kompleks. Walaupun kita mengalami pelbagai cabaran yang mendatang, pasti akan ada jalannya untuk kita peroleh kejayaan. Berbagai cara yang telah kita lakukan untuk peroleh negara bangsa yang baik dari segi pelajaran dan juga bahasa. Moga anak watan kita ini sentiasa mengingati usaha-usaha pejuang tanah air yang berusaha memajukan serta melindungi Malaysia. Setiap detik yang kita berjalan di atas muka bumi ini perlulah diselangi dengan rasa bersyukur dan bangga atas usaha pejuang tanah air kerana merekalah yang sedang menampung kebahagiaan kita pada hari ini. Terima kasih, itu sahaja pembentangan daripada kumpulan kami.